Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Syazwani binti Sabari. InsyaAllah saya akan membacakan surah Al-Isra' dari ayat 9 hingga 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bertemu kita lagi pada petang ini untuk episod 5 program Bincang at USIM bersama Semarakkan Ilmu Nakli dan Akli. Okey, saya nak ucapkan sebelum bersiaran, sebelum lebih lanjut lagi, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua para pelayar yang setia menonton ataupun menanti program Bincang at USIM bersama Semarakkan Ilmu Nakli dan Akli, mengupas isu semasa terkini, menampilkan figura ilmuwan USIM. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para pelayar, tuan-tuan, puan-puan, boleh memberikan orang kata idea ataupun pandangan, soalan di ruangan komen, okey, like dan share, dan juga boleh mengikuti kita secara langsung di Facebook TV Al-Hijrah dan juga Facebook USIM TV. Alright, okay, apa khabar semua tu? Semua mak-mak ni dah, ayah-ayah, okay, penonton semua dah sampai kat mana tu? Timur ke barat ke? Okay, walaupun di mana anda berada, saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa patuhi SOP. Okay, mungkin mesti ada yang menanti-nantikan Ustaz Hariri ke pada petang ini. Minta maaf kerana Ustaz Hariri tidak bersama dengan kita pada petang ini dan saya akan menggantikan beliau kerana beliau ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Okey, hadirin yang saya hormati sekalian, pada petang ini, okey, kita di awal program tadi kita dah pun diperdengarkan bacaan suci Al-Quran dari adik Nadira Syazwan Sapari yang membacakan surah Al-Isra' ayat 9 hingga 11 yang merupakan tema perbincangan kita pada petang ini. So, apakah topik kita pada petang ini? Dah boleh agak dah ke topik kita pada petang ini daripada bacaan surah itu tadi? Okey, sebelum saya nak beritahu topik kita pada petang ini, okey, saya nak perkenalkan dulu dua ahli panel yang kita akan bawakan bagi program pada petang ini, Bincang at USIM episod 5. Panel yang pertama adalah
yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Rusdan Muhammad Jailani merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi orang kita meluangkan masa bersama kita di Bincang at USIM episod 5 kali ini. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya. Alright, okay. Itu panel kita yang pertama, bukan calang-calang, kita bawa turun Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni kita, Dr. Muhammad Rusdan Muhammad Jailani. So dah boleh agak dah ke topik kita pada petang ini. So hadirin sekalian, boleh juga sebelum kita nak mulakan ni, boleh komen di ruangan komen kita. Okay, panel kita yang kedua, saudara Muhammad Hanan Muhammad Hanif, merupakan YDP MPP Universiti Sains Islam Malaysia sesi akademik 2020-2021. Assalamualaikum Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Hanan di mana tu? Saya berada di USIM sekarang. Okey, dah boleh kembali ke kampus kan? Okey. So dah pun berada di USIM. Rindu agaknya nak balik ke kampus tu? Rindu lama dah sebenarnya. Okey. Okey, untuk makluman semua, saudara Hanan merupakan pelajar di tahun 4 Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey, hadirin sekalian, okey. Terima kasih. Okey, apakah topik kita pada petang ini? InsyaAllah pada petang ini kita akan mengupas isu agenda siswa pasca COVID, peluang dan cabaran. Saya harapkan dan saya nantikan ramailah mahasiswa APT atau ITS yang berada bersama kita pada petang ini untuk kongsikan idea dan juga pandangan ataupun soalan, boleh tanyakan terus di ruangan komen. InsyaAllah pada petang ini kita bawakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni dan juga YDP MPP USIM untuk membincangkan ataupun mengupas isu agenda siswa pasca COVID-19, peluang dan cabaran. Okey Doktor, kita straight lah Doktor ya ke soalan yang pertama Doktor. Statistik COVID-19 kita lihat sudah semakin berkurangan walaupun ia sebenarnya memberi impak orang kata kesan dan juga ekonomi, pendapatan, emosi dan sebagainya. Boleh Doktor kongsikan kesan COVID-19 kepada masyarakat secara umum dan bagaimana agaknya masyarakat nak respon isu ini? Ya. Terima kasih kepada Dr. Faziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sudah pun berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan tempoh hampir 2 tahun yang lepas. Betul. Kita telah melalui satu tempoh masa yang penuh dengan cabaran, pengalaman yang kita tidak pernah lalui dalam tempoh yang panjang ini. Dan kita mungkin boleh juga anggap dia sebagai satu tragedi kerana ianya telah memberi kesan yang amat besar dan terkesan kepada ramai orang di semua warga dunia, sama ada dalam konteks negara kita maupun dalam konteks yang lebih global di dunia ini. Seperti kita maklum, memang kita telah melihat kesan tragedi COVID ini telah menimpa semua peringkat kehidupan kita, peringkat individu, peringkat masyarakat dan peringkat institusi maupun negara. Kalau kita lihat dalam konteks individu, kita boleh bayangkan bagaimana sesebuah keluarga itu telah kehilangan individu yang mereka sayang. Mungkin mereka telah kehilangan ibu kehilangan abang, kakak, adik, saudara mara dan sebagainya. Kehilangan guru, pensyarah yang mereka sayangi. Kita maklum ini suatu perkara yang kita tidak pernah idamkan, kita tidak pernah mimpikan, tetapi telah berlaku kepada kita semua. Dan ini telah juga berkesan pada individu bila mana kita melihat kita tidak mampu untuk berhubungan dengan ramai orang. Even konteks dan kita maklumlah kita dah tak beraya di kampung dah 2 tahun ya. Alhamdulillah kali ini kita dibenarkan mentah negeri, insyaAllah kita boleh balik kampung dan jumpa kawan tua. Tapi sebelum itu, dan tempoh hampir setahun lebih dari 2 tahun ini, kita tidak ada peluang untuk berjumpa secara bersemuka. Kita boleh berjabat salam dengan ibu kita dan sebagainya. Jadi hubungan keinsanan, hubungan sosial itu sudah agak hilang ketika berlakunya COVID itu. Dan kita juga maklum konteks yang lain bila mana kita melihat kesan atau impak besar COVID ini adalah ia telah memberi suatu kesan yang amat mendalam kepada banyak institusi dalam konteks pekerjaan atau institusi keuangan ataupun kita kata institusi yang membangkitkan
pencarian kehidupan, sumber gaji, sumber mata kehidupan dan sebagainya. Ramai di kalangan warga kita, rakan-rakan kita, saudara kita yang telah kehilangan pekerjaan. Manakala yang buat penambang perniagaan, ramai juga yang terpaksa menghentikannya, terpaksa memulakan suatu jenis perniagaan yang berbeza daripada yang sebelumnya. Dan kita juga maklum dalam konteks yang lain bagaimana bila ia telah menimpa institusi pendidikan. Kita telah maklum bagaimana dalam konteks dalam tempoh 2 tahun ini kita tidak mampu melaksanakan proses pembelajaran seperti yang kita biasa lakukan sebelum ini. Kita terpaksa lagi proses pembelajaran yang sangat berbeza, yang kita tidak pernah ada suatu pengalaman secara meluas sebelum ini. Jadi kita terpaksa menyediakan pembelajaran secara dalam talian atau atas talian. Dan kita maklum dalam keadaan ini ada juga segelintir ataupun sekelompok masyarakat di Malaysia ataupun di dunia yang lain tidak mampu mengikuti dia kerana akses internet yang kurang dan sebagainya. Dan ini semua adalah kesan-kesan yang menimpa umat manusia dalam konteks kita di dalam negara maupun dalam konteks di luar negara. Dan kita kena melihat ianya adalah suatu krisis global. Krisis global yang bukan sekadar ianya terkesan kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi jauh di sana, di benua-benua yang lain, di dunia yang lain juga telah mengalami keadaan ini. Jadi maknanya ianya memberi kesan yang turut kita kata dalam sektor pelancongan. Kita dah tidak mampu lagi untuk pergi melancong seperti mana kita biasa melancong, pergi ke berlancong ke luar negara dan sebagainya, kan kita tak boleh melakukan aktiviti itu pada masa sekarang. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang kesannya kepada manusia. Dan of course bagi kita, bila kesan itu bagi kita, dia turut memberi kesan kepada mungkin keadaan alam, keadaan mungkin sektor pertanian yang lain, sektor industri pemakanan, industri kesihatan dan sebagainya. Jadi itulah sedikit proses saya tentang impak daripada suasana dan kondisi yang menimpa kita dalam tempoh setahun dua ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rusdan atas kupasan ataupun orang kata jawapan secara tuntas lah mengenai kesan-kesan yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya pasca COVID-19 ini. Okey, sebelum saya jemput Saudara Hanan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang bersama dengan kita, Halimah Suki, Sita Absyah, Safi'i, Ramlah Zul. Okey, boleh terus kongsikan program kita pada petang ini. Okey, di Bincang USIM ini. Okey, Saudara Hanan, alright. Soalan untuk Saudara Hanan. Bila pandemik ni, okey, kita kena belajar online dan kini pula boleh kembali ke kampus. Apakah cabaran pelajar pula dari perspektif ataupun dari sisi pelajar pasca COVID-19 ini untuk disesuaikan dengan norma baru? Ialah kita nak kembali ke kampus, nak hidupkan campus life, mungkin ada cabaran. Dipersilakan Saudara Hanan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fauzia selaku moderator dan juga yang saya kasihi Profesor Madya Dr. Muhammad Rashidin Muhammad Jailani. Jadi berkenaan dengan soalan tersebut adalah apa cabaran? Okey, cabaran mahasiswa, cabaran pelajar. Okey, pasca COVID, kalau kita melihat bahawa pada hari ini kalau kita kenang kembali apa yang telah Dr. Rashidin bagi tahu sebentar tadi, bahawa bagaimana pandemik ini memberikan satu kesan yang bersifat global, okey, satu kesan yang sangat besar, bersifat global yang bukan sahaja orang di sekeliling kita, bahkan di satu dunia, okey, di benua, di negara lain dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat sebelum ini, kita melihat bahawa betapa para pelajar sebenarnya menghadapi cabaran dari sudut hendak belajar tersebut, iaitu kefahaman. Yang saya boleh sentuhkan yang pertama adalah dari sudut PDPR. Yang kedua adalah mungkin saya boleh sentuh dari sudut pembangunan mahasiswa itu sendirilah, pembangunan pelajar. Okey, yang mana yang pertama adalah dari sudut PDPR tersebut, kalau kita melihat kepada bagaimana kefahaman pelajar terhadap pembelajaran itu sendiri. Kalau melihat kepada pasca COVID, alhamdulillah mungkin kita ada sedikit keringanan doktor, tetapi kalau maksudnya keringanan ni untuk balik ke kampus, akan tetapi kita masih belajar secara atas talian. Okey, kita masih belajar secara atas talian kerana melihatkan situasi sekarang kita beransur pulih. Kita beransur pulih, tetapi kita tak tahu apa akan datang. Tapi buat masa sekarang
keputusannya adalah kita belajar di atas salian, yang mana perkara itu sama saja, iaitu yang saya katakan dari sudut kefahaman bagaimana kalau kita face to face dulu, di hadapan kita tak faham, kita boleh terus tanya cikgu, terus tanya lektor apa yang tidak faham, ataupun kita jumpa mereka di bilik mereka lah, di pejabat mereka. Tapi kalau sekarang ni dia agak terhad. Okey, tetapi kalau pasca COVID ini kita ada beri peluang, mungkin pelajar yang peluang untuk pulang ke kampus ada nikmat itulah untuk berjumpa dengan pensyarah walaupun masih ada terhadnya. Yang kemudian seterusnya ada dari sudut teknikal. Bagaimana kalau sebelum ni pelajar ada yang tidak cukup alat peranti dan masalah internet dan lain-lain. Okey, yang kita mengetahui masalah itu adalah berleluasa, bukan sahaja di kampus USIM sahaja, bahkan di satu Malaysia. Yang saya yakin mungkin juga bersifat global. Okey, dan apabila pasca COVID ini, ia memberi juga nafas kepada pelajar, mahasiswa yang diberi peluang untuk kembali ke kampus untuk menggunakan fasiliti-fasiliti yang telah disediakan oleh universiti lah. Okey, dan juga sebenarnya macam alat peranti juga, ada juga pelajar yang menghadapi masalah dari sudut alat peranti, laptop dan sebagainya. Okey, dan pelajar boleh sebenarnya boleh memanfaatkan ruang dan peluang yang ada. Okey, ruang peluang yang ada daripada universiti dan juga pihak-pihak yang lain. Jadi itulah antara cabaran dari sudut PDPR. Kalau dari sudut pembangunan pelajar pula doktor dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Okey, antara yang kita lihat bahawa pembangunan pelajar, sebelum ini saya pernah bermesyuarat berbincang dengan KPT. Okey, kami YDP Satu Malaysia berbincang dengan KPT. KPT memberikan persoalan bagaimana cara untuk kita meningkatkan kualiti pembangunan pelajar dan juga bakal graduan nanti. Sebab apa? Sebab kalau kita di waktu era pandemik ini, kalau sebelum ini ketika fizikal, banyak program-program yang bersifat practicality. Bagaimana nak membangunkan mahasiswa, bagaimana nak membangunkan bakal graduan yang akan masuk ke industri nanti. Okey, tetapi apabila waktu pandemik ini, kita semuanya atas talian. Cabaran itu semuanya atas talian, yang mana kita mengambil masa juga untuk memikirkan apakah kaedah yang terbaik yang bersifat practicality untuk membangunkan pelajar-pelajar ini. Membangunkan bakal graduan yang akan masuk menyumbang kepada industri-industri nanti. Okey, jadi kalau waktu sekarang pun kita melihat bahawa kerajaan sudah merangka, KPT sudah merangka beberapa plan bagaimana hendak membangunkan mahasiswa dan juga membangunkan bakal graduan yang akan masuk ke dalam industri nantilah. Jadi itu adalah cabaran yang mahasiswa hadapi sebenarnya. Ada antara yang menjumpa saya, ada tak kita adakan program sekian-sekian bagaimana untuk membangunkan pelajar. Kalau kita waktu fizikal dulu mudah, tetapi waktu pandemik atas talian pula. Okey, jadi perkara-perkara itu yang sebenarnya kalau daripada pelajar, juga pelajar daripada pelajar kepada pelajar. Juga pelajar kita memikirkan bagaimana untuk kita hidupkan juga program-program yang bersifat practicality bagi membangunkan pelajar-pelajar ini dan juga bakal graduan. Itu saja, wallahualam. Right, okay. Terima kasih Saudara Hanan. Hanan, kalau boleh saya nak tanya lah. Hanan agaknya semasa pandemik, kita di awal-awal menghadapi pandemik dulu, agaknya satu hari tu berapa ratus agak WhatsApp Hanan terima dari pelajar? Okey, satu hari. Saya tak adalah nak kata beratus-ratus, tetapi sebab banyak MPP, kita ada 27 orang MPP, jadi setiap MPP berbeza-beza lah terima. Tapi memang banyak, lebih dari 20, lebih dari 30. So maksudnya kita bantu juga, okey, apa saja mesej ataupun aduan permasalahan yang datang kepada kita MPP kan, sekurang-kurangnya yang menjadi badan perwakilan pelajar yang melindungi hak pelajar. Alright, okey. Dr. Rusdan, okey, soalan yang seterusnya. Tadi Saudara Hanan ada menyebut tentang pembangunan mahasiswa pelajar. Saya fikir saya tertarik itu bagaimana agaknya persiapan mahasiswa menghadapi pasca COVID-19. Adakah peluang ataupun ruang-ruang positif yang perlu diambil oleh pelajar ni untuk dia membangunkan orang kata kemahiran, insaniah mereka sendiri. Silakan Doktor. Baik, saya sangat setuju dengan pandangan Hanan tentang kita terpaksa melihat dengan kaedah yang lebih kreatif dan kita laksanakan program-program pengenalan pelajar. Dan saya nak mulakan perbincangan dalam hal ini dengan kita kembali kepada memahami peranan mahasiswa secara umumnya bila mereka berada dalam ataupun di institusi pendidikan tinggi. Kita maklum, ini satu pusat pendidikan tinggi yang ianya antara fungsinya adalah untuk kita
kita berkongsi ilmu. Di mana bila mahasiswa datang belajar di universiti, maka mereka akan berjumpa dengan ramai cendekiawan, intelektual, scholars dan sebagainya, maka mereka akan menerima ilmu. Apa yang saya mahu di sini adalah peranan mahasiswa itu bukan sekadar untuk mereka menerima ilmu untuk diri mereka saja. Tapi mereka harus mengambil ilmu itu dan akan dikembangkan dan dimajukan kepada orang lain juga. Dalam kata lain, mereka harus berkongsi dengan masyarakat di luar sana. Kalau kita di ilmu, sama ada yang berkaitan dengan kesihatan, dengan teknologi, dengan pendidikan, dengan Al-Quran, dengan mungkin psikologi dan sebagainya, kalau kita tidak kongsikan kepada masyarakat di luar sana, mereka tidak dapat manfaatnya. Jadi antara peranan utama mahasiswa adalah dalam era ini, mereka mesti sentiasa mencari kaedah yang terbaik untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat di luar. Dalam hal ini, saya menyarankan kepada pelajar agar memiliki suatu semangat dahagakan ilmu yang sangat tinggi. Mereka sanggup memberi masa mereka menuntut ilmu dengan cara yang terbaik. Dan mereka harus juga melihat skop ilmu yang lebih luas, iaitu tidak semestinya terikat dengan ilmu dalam bidang mereka sahaja. Jadi itu antara perkara yang pertama. Yang kedua, kita maklum dalam konteks bila kita nak bantu masyarakat, kita kena tidak hanya berada di dalam kampus saja. Jadi saya harapkan para pelajar di semua universiti harus berdamping atau menyantuni masyarakat di luar sana. Mereka harus mengadakan aktiviti, program. InsyaAllah bila kita dah keadaan semakin reda dan semakin baik, saya menganjurkan semua pelajar mendampingi dan menyantuni masyarakat. Bagi fikirlah apakah sesuatu sumbangan yang boleh dilakukan kepada masyarakat di sana. Kerana kita maklum, masyarakat di sana mendambakan kepada sentuhan daripada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar ingat anda akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Anda akan menjadi profesional pada masa hadapan. Anda menjadi seorang pendidik pada masa hadapan. Maka anda mesti menjadi pemimpin, profesional dan juga pendidik yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Dan juga nilai yang berteraskan kepada agama yang kita telah pegang dengan sangat yakini. Selain itu, Dr. Fazial, kita juga faham dalam konteks pandemik ini, dia adalah isu global. Jadi, kita kena ada satu solidariti. Okay? Maksudnya, semua pelajar kena ada suatu semangat, kalau kita nak bantu orang, kena bantu semua orang. Jangan memilih bulu, jangan memilih warna kulit, jangan memilih bangsa, agama dan sebagainya. Jadi, kita bantu semua orang. Okay? Kita kena respect manusia dengan seadanya. Kita kena ada semangat bertanggungjawab, semangat ingin cuba untuk menyelesaikan masalah orang. Kenapa? Kalau kita tolong manusia yang lain, walaupun dia mungkin bukan satu agama semasa kita telah mengamalkan nilai yang sangat mulia. Jadi ini satu perkara yang saya sangat mengharapkan berlaku kepada semua pelajar di peringkat usia atau di peringkat yang lebih luas dan di peringkat universiti-universiti yang lain. Dan yang keempat, saya sarankan bila kita akan berusaha untuk memulihkan keadaan ini, maka kita kena kekalkan keamanan kita ada sekarang. Jadi kita hidup dalam keadaan yang sejahtera, harmoni, tenang, saling menghormati, aman. Maka kekalkanlah keadaan ini. Jangan kita terikut ataupun terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif. Unsur-unsur yang mungkin membawa kepada bibit-bibit perpecahan. Bibit-bibit yang akan meletakkan kita memiliki suatu pandangan yang ekstrim, yang fanatik, yang radikal dan seumpamanya. Kita harus melihat ke hadapan dan invest for our future dalam bentuk yang sebenarnya ia mesti berteraskan kepada keamanan. Kalau kita tiada keamanan, tiada kesejahteraan, maka susah untuk kita melaksanakan segala bentuk perancangan yang kita nak laksanakan nanti. Jadi itu adalah beberapa agenda besar yang saya harap boleh dilaksanakan di peringkat semua mahasiswa, di semua peringkat mahasiswa dalam konteks undergraduate ataupun postgraduate. Itu sebagai tambahan poin yang saya ingin kongsikan. Terima kasih.
Okey, sama-sama Doktor. Okey, menarik tadi Dr. Rushdan telah mengupas tentang hikmah yang saya fikir COVID-19 ini adalah meningkatkan semangat kekitaan ataupun toleransi lah tanpa agama, tanpa mengira agama bangsa. Kerana dengan adanya bila berlakunya COVID ni Doktor, ramai di antara kita saling tolong menolong dan para pelajar juga harus memberikan sumbangan ataupun menyantuni masyarakat di luar sana. Doktor, nampaknya kita ada soalan dari Syahrul Hafifi Muhammad Fuad. Okey Doktor, soalannya apakah persediaan siswa pada zaman COVID-19 untuk menghadapi dunia pekerjaan akan datang? Siswa yang ada ni kurang terlibat dalam program komuniti fizikal. Okey. Sebab limitasi berlaku tu kan Doktor. So mungkin soft skill tu kurang lah. Mungkin apa saranan Doktor? Ya, kita maklum tentang kekangan ini. Kita tak boleh lari bila kita berada kat ini, kita harus menggunakan teknologi yang ada. Jadi maknanya dalam konteks teknologi ini kalau boleh biarlah kita menguasai ini di tahap yang paling mantap lah. Dari segi teknologi digital, teknologi ICT, teknologi networking dan sebagainya. Jadi kalau kita mampu untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat online dalam atas talian ini, kita cuba sesuatu yang kreatif, tak menjemukan orang yang mendengarnya atau menontonnya. Yang penting isinya tu kena mantap. Dia tak boleh kita berkongsi maklumat yang kita tak pasti. Okey, pastikan dia berunsur akan memberi suatu pegangan yang benar dan betul dan berdasarkan pada bukti-bukti yang baik, yang benar. Jadi saya rasa penguasaan teknologi itu ada yang terbaik, tetapi jangan lupa networking tetap boleh berlaku sebenarnya dengan secara kita melakukan macam lah fizikal yang atas talian yang bersifat kita berinteraksi sendiri. Cuma insyaAllah kita akan boleh bersemuka, saya yakin insyaAllah. InsyaAllah. So tadi saya fikir mungkin saya nak tambah sikit Doktor. Kita setujulah dengan Doktor kata tadi bahawa para pelajar yang berada sekarang di IPT ataupun mahasiswa kita jangan terikat dengan satu bidang saja kan Doktor kan. So mereka perlu multitask ataupun mempunyai orang kata multi skill untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Okey, soalan seterusnya untuk saudara Hanan kita. Okey, saudara Hanan, apa yang Hanan nampak peluang ataupun hikmah berlakunya COVID ini? Mungkin dari sudut PDPR tadi dan sebagainya menjadikan kita pelajar tu boleh lebih berdikari dan lebih orang kata tidak spoon feed lah dengan pesara. So mungkin apa pula reaksi Hanan dan juga para pelajar? Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Fauziah untuk soalan tersebut. Okey, jadi apa yang saya lihat daripada perspektif sebagai seorang mahasiswa, pelajar melihat apakah hikmah ataupun peluang daripada pandemik yang berlaku ini pasca COVID. Okey, yang pertama kalau saya sentuh, yang pertama yang saya terangkan tadi adalah dari sudut PDPR. Okey, yang mana PDPR walaupun sebenarnya kita masih belajar di atas talian, tetapi apa yang saya sebagai kacamata pelajar, kita melihat bahawa kita mudah untuk mengakses banyak perkara ataupun banyak medium sebenarnya Doktor. Kalau sebelum ni, okey, saya bagi satu contoh. Yang pertama adalah misalnya saya hendak membuat assignment, saya nak menyiapkan assignment, okey, tugas assignment. Biasanya kalau sebelum ini Doktor, kita kurang bersama kawan-kawan untuk kita mengakses di atas talian. Walaupun sebenarnya medium tu ada disediakan. Kalau di USIM ni disediakan oleh pihak perpustakaan, ada, memang kita bayar. Tetapi kita lebih cenderung untuk kita pergi sendiri secara fizikal, pergi library. Okey, kadang-kadang kita cari di fakulti, okey, dan sebagainya, kita pinjam kawan bahan rujukan untuk kita siapkan assignment tersebut secara mudahnya ataupun tesis ke sebagainya. Okey, tetapi apabila kita masuk ke pandemik ini, kita melihat bahawa rupanya banyak benda kita boleh explore. Lebih kalau kita tak ada, kalau kita tak dapat nak pergi library misalnya, tak dapat nak pinjam buku, rupanya kita boleh untuk akses banyak perkara. Okey, dan apabila pasca COVID ni kita sedar bahawa kemudahan itu terlalu banyak. Okey, dan kemudian yang lain juga dari sudut kita belajar juga, kalau tadi buat assignment, belajar juga. Belajar kalau kelas-kelas yang kita ada, yang kita ada dan juga kelas selain daripada kita ada. Kalau kita sebelum ni, Doktor, kalau contoh saya fakulti pengajian Quran dan Sunnah, kita nak masuk kelas-kelas lelaki kan. Okey, habis je kelas kat fakulti, lepas tu kita jalan kaki penat apa semua pergi ke masjid. Masuk kelas lelaki tu ini pergi ke fakulti lain. Tetapi kalau atas talian ni kita melihat bahawa mudah je. Ada link, kita akses terus. Masuk je, tekan je.
Nak tak nak itu cerita kedua. Jadi itu antara yang kemudahan kita kata hikmah bagaimana bagaimana pandemik apabila pandemik ni berlaku dan selepasnya. Okey, yang boleh kita ambil peluang. Dan kemudian dari sudut pembangunan mahasiswa pula, yang saya tertarik apabila Profesor Madya Dr. Rusdan bagi tahu tadi bahawa sebenarnya kita boleh bersifat kreatif dari sudut membangunkan mahasiswa itu sendiri. Okey, pelajar-pelajar boleh bersifat kreatif. Pelajar-pelajar mengadakan contoh, doktor. Okey, pelajar kalau sebelum ni ada program yang mana program ini memang perlu secara fizikal. Tak pernah aktivitas untuk kita melaksanakan secara atas talian. Apabila pandemik ini, banyak pelajar-pelajar kita yang kreatif memikirkan rupanya program boleh ini buat atas talian. Okey, contoh di Zoom. Zoom kita ada breakout room dan sebagainya kan. Ada Google Meet, ada dia punya whiteboard dan sebagainya. So benda-benda itu yang pelajar boleh explore. Dan juga sebelum ni kita tak pernah pun kenal apa itu Zoom, apa itu OBS, StreamYard dan lain-lain. Seolah-olah itu adalah sangat terasing. Okay, jadi kalau kita melihat bahawa sekarang ni adalah era digitalisasi kan, doktor? Okay, sebut payah tu kan. Era digitalisasi tu. Okey, jadi kalau sebelum pandemik ni kita nampak betul era digitalisasi tu ataupun kita kata revolusi industri. Kita dah nak masuk revolusi industri 5.0. Okey. Yang mana kita kalau sebelum pandemik ini kita merasakan bahawa mungkin ada antara kita rasa tak penting. Okey, tak apalah, bukan bidang aku dah aku tak perlu pun untuk mengetahui benda-benda tersebut. Tetapi apabila pandemik hadir, jadi hikmahnya banyak walaupun bukan bidang saya, pelajar Quran Sunnah bukan bidang saya, tetapi saya boleh explore bagaimana cara nak menggunakan StreamYard, bagaimana nak OBS dan lain-lain, sehingga kami buat kelas untuk adik-adik sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang lain. Macam tu sekali. Alright, jadi begitu kreatifnya pelajar-pelajar perlu dibina ketika pandemik ini dan juga pasal pandemik. Dan satu lagi yang saya boleh pesan kepada para pelajar, walaupun bukan secara fizikal kita dapat berinteraksi untuk membangunkan diri sendiri, untuk membangunkan mahasiswa dan kawan-kawan yang lain, tapi sebenarnya kita masih ada medium, contoh di universiti sebagai medium badan pelajar. Okey, walaupun secara atas talian sebenarnya medium badan pelajar inilah pelajar-pelajar kita perlu masuk MPP ke, masuk kelab debat ke dan lain-lain. Okey, sebenarnya ia mengasah kemahiran insaniah. Sebab ada antara kita yang pelajar-pelajar itu ada pelajar yang saya pernah jumpa, pelajar yang mana ia merupakan fakulti sains teknologi, tetapi apabila masuk kelab debat, kemahirannya bertutur dalam bahasa Arab, masuk debat bahasa Arab, yang akhirnya bila masuk pekerjaan dia bekerja sebagai penterjemah bahasa. Bukan daripada bidang dia pada fakulti sains teknologi, tapi penterjemah bahasa. Bagaimana itulah peluang dan ruang sebenarnya para pelajar, walaupun secara atas talian pasca COVID ini kita masih ada ruang untuk kita manfaatkan. Itu saja, wallahualam. Alright, okay, terima kasih Hanan. Saya nampak tadi Hanan mungkin telah menceritakan bahawa banyaknya meningkatkan kreativiti, bakat dan sebagainya di kalangan pelajar kita. Sama ada nak ataupun tak nak ambil peluang tu je kan Hanan kan? Alright. Okay, kita dah pun ke penghujungnya, tapi sebelum kita nak tutup, orang kata kita nak berakhir ke program kita pada petang ini, saya nak minta lah yang berbahagia Timbalan Net Chancellor HEPA kita untuk mungkin doktor boleh berikanlah sedikit nasihat ataupun tips bagaimana untuk para pelajar kita untuk terus berjaya di universiti dalam masa yang sama menyesuaikan norma baharu. Mungkin pada petang ini ada ibu ataupun guru-guru, sesiapa saja yang bersama dengan kita boleh mendengarkan ataupun orang kata amalkanlah tips ataupun nasihat dari doktor. Silakan doktor. Baik, terima kasih Dr. Fazia. Saya ingin menyatakan di sini COVID ini adalah isu yang sangat real. Jadi kita mesti menghadapi dengan kata yang tenang. Kita tak boleh nak ubah apa yang berlaku. Tapi apa respon lepas ni mestilah dengan cara yang bijaksana, yang berhikmah. Jadi kita kena ingat kita telah berada dalam satu global community. Jadi kita ingat kalau ada usaha kita seorang mungkin tak mampu nak ubah banyak keadaan. Kita harus dan mesti bekerja secara kolektif. Okey? Dan kita kena mengumpulkan semua kepakaran yang ada. Kena mengumpulkan semua mungkin kelebihan, keunikan yang ada dalam kalangan pelajar dan kalangan rakyat kita. Dan kita juga kena ada satu direction yang jelas, iaitu kita
pelajar universiti bukan hanya sekadar untuk mendapatkan segulung ijazah, tetapi menjadi ejen kepada masyarakat untuk membantu mereka mentransformasikan masyarakat yang ada di luar sana, khususnya kita berada dalam pasca COVID ini. Jadi ayo pelajar, jangan hanya ingatkan itu saja yang penting dalam konteks pelajar itu, tetapi yang penting kita nak buat value yang baik dan juga semangat volunteerism ingin membantu masyarakat yang ada di luar sana. Itu saja dari saya. Alright, okay, Masya Allah. Itulah pesanan ayahanda kita. Okay, kena semangat semua adik-adik. Okay, kita dah pun ke penghujungnya. Kalau tadi kita dah dengar Dr. Rushdie memberikan tips nasihat. So di hujung-hujung ni saya nak tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan jugalah dengan kata bijak pandai dari Profesor Hamka. Okay, saya cubalah baca ya. Semangat yang lemah, buanglah jauh. Jiwa yang kecil segera besarkan. Yakin, percaya, iman pun teguh, masa hadapan penuh harapan. Okey, sekian sahaja episod kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua para pelayar yang bersama dengan kita. Jangan lupa like, share dan juga follow Facebook TV Al-Hijrah dan juga Facebook USIM TV. Kita sama-sama nantikan promo untuk episod yang ke-6 iaitu keselamatan cyber dalam masyarakat dan etika digital. So semua tuan-tuan dan puan-puan sila orang kata stay tune lah untuk episod yang seterusnya. Kami dari Kru Bincang USIM mohon maaf atas segala salah silap. Okey, sebelum kita berakhir, ramai saksikan visual pendaftaran pelajar baru Universiti Sains Islam Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke USIM. Itu yang sangat penting. Terima kasih kerana beri kepercayaan kepada Universiti Sains Islam Malaysia ni untuk kita memberi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik, pengalaman pengajaran dan pembelajaran. Lebih kurang beberapa tahun yang ada di sini, semoga dapat dimanfaatkan sebaiknya dan ruang dan peluang terbesar sangat luas di sini untuk dimanfaatkan bersama. Kenalilah seberamai yang mungkin, semoga dapat satu pengalaman yang baik dan membina satu jaringan yang luas. Tak kiralah semasa di sini dan juga setelah bergraduat nanti. Take care, stay safe. Terima kasih.